Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muqallibul umur wa musarrifil qulub wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad badril budur wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadlil masyhur amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du faqala al-mu'allif al-imam Qutbul Ulum Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumina bi'ulumina wa bi'ulumi sa'irus salihin fi darin amin. Berkata tuan pengarang kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, semoga Allah meridai beliau, meridai kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, zuriat kita, dan memberi manfaat, memberi berkat kepada kita dengan ilmu-ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada tajuk ke-11 ada adab mengerjakan sembahyang. Itu surat tuan-tuan 75. Saya punya 86. Takkan lama 86, baru 75. Yang ke-11, ada adab mengerjakan sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan yang diterjemahkan oleh almarhum birahmatil hayyil qayyum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Maliki, semoga Allah mengampunkan dosa-dosa beliau, meluaskan pusara beliau. Amin ya rabbal alamin. Apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis pada badan, pakaian dan tempatmu. Mana tempat yang kita nak solat? Suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Ini syarat sah solat. Dan kau telah suci daripada hadas kecil atau hadas besar. Dan setelah kau menutup aurat daripada lutut sampai ke pusat, yakni bagi lelaki, dan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan bagi perempuan. Maka hendaklah kau menghadap kiblat dalam keadaan berdiri, merenggangkan sedikit di antara dua kaki. Renggangkan sedikit tu sejengkal. Merenggangkan sedikit, itu saja, sejengkal antara dua kaki. Dan berdirilah dengan tegak, kemudian baca olehmu surah An-Nas sampai akhirnya. Surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir, untuk elakkan was-was atau apa saja doa untuk kita menghilangkan serangan was-was. Bila kita takbir sembahyang, syaitan akan ganggu kita supaya kita tidak khusyuk dan sebagainya. Kita minta pada Allah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Dari kejahatan al-waswas al-khannas, syaitan lah. Ada bacaan-bacaan lain juga ada. Ada orang baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Ada orang baca macam saya, atau guru saya baca Rabbi a'udzubika min waswasati sadri wa syatatil amri wa 'adzabil qabri. Macam-macam, tak kisahlah tuan-tuan, yang penting doa, supaya Allah lindungi kita daripada was-was syaitan. Kau baca surah tersebut dengan niat untuk membentengi dirimu daripada godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian hadirkan hatimu dan kosongkan jiwamu daripada sebarang was-was.
Dan taklah kau fikirkan bahawa kau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu dan kau bermunajat dengannya, maka taklah kau malu sekiranya kau bermunajat kepadanya dengan hati yang lalai dan dada yang penuh berserabut dengan was-was tu dunia. Itu sebab sebelum solat usahakan tidak buat apa-apa kecuali zikir, baca Quran sebelum sembahyang. Sebab itu yang kita bawa dalam solat. Jangan berbual sebelum solat, bisikkan syahwat dan hawa nafsu. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala rahasiamu dan melihat ke dalam hatimu, dan Dia hanya menerima sembahyangmu yang khusyuk dan penuh rendah diri. Maka sembahlah Tuhanmu seakan-akan kau melihatnya, dan jikalau kau belum mampu berbuat demikian, maka tanamkanlah di dalam hatimu bahawa sebenarnya Tuhanmu melihat segala perbuatanmu. Dipanggil ihsan. Ya. Nak nampak kita seakan-akan nampak Allah payah. Memang tak mungkin rasanya. Wallahu a'lam. Kita sampai ke tidak level itu yang disebut maqam musyahadah. Dengar je cerita orang sampai kan. Ada orang dah sampai maqam tu, dengar banyak dah. Kita tak tahu. Macam mana orang yang boleh sampai melihat, yakin melihat tu Tuhan. Wallahu a'lam. Dengar cerita banyak, tapi kita paling tidak wajib sampai ke makam muraqabah. Apa muraqabah? Yakin dilihat Allah. Itu yakin. Macam ada CCTV kan. Kita ni sentiasa dipantau, dilihat Allah. Siapa tak percaya Allah lihat dia kafir. Ya? Siapa rasa Allah tak nampak aku kafir tu kan. Allah tak nampak aku, dia kata kafir. Sebab Allah sebut banyak kali dalam Quran, wallahu bima ta'maluna basir. Wa kana Allahu bihim alima, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Banyak Allah sebut dalam kan, Allah tahu, Allah lihat apa kita buat. Innahu huwas sami'ul basir. Apabila hatimu masih tidak mau hadir dan anggotamu tidak tenang, maka ini adalah berpunca daripada kurangnya makrifatmu terhadap kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Ini kunci dia. Sebab kita jarang nak dengar tentang Allah. Kita jarang nak baca, kita nak dengar tentang cerita-cerita Allah, kehebatan Allah. Pada Quran tu penuh dah cerita-cerita kebesaran Allah. Kerana kita kurang dengar kehebatan dan kebesaran Allah, itu jadinya dengar nama Allah tak ada rasa, tak ada karen tuan. Tapi yang kita tahu kebesaran makhluk, kita tahu kehebatan makhluk. Dengar ada nama makhluk tu gigil gitu. Antaranya polis, ya. Polis, JPJ, tu paling kita takut. Tengok dia punya kilas dia dah gigil dah. Buat tengok kon atas jalan dia dah kecut dah. Buat tengok kon pada orang buat jalan. Kita ingat polis buat rock kalau terbang di aku 3 tahun. Siapa pernah kena tahulah kan. Siapa belum pernah tu, atau dia terlalu banyak duit tak apa kot, tak kisah. Itulah orang kenal, bila kita kenal. Kalau orang tak kenal polis ni dia buat lawak je, jajak main je kan. Sebab tak kenal. Sama juga kalau orang tak kenal harimau tu siapa, apa, dia buat main je, jirat nak kucing. Dia boleh tahu harimau tu boleh patah kali dia, boleh ngap dia. Kecut ni, tengok kucing takut, fobia. Kerana kenal. Kalau tak kenal, jadi gitu. Ini masalah kita kurang nak berkenalan dengan Allah, kurang nak baca tentang Allah, kurang nak ingat Allah. Cuba kau bayangkan, dia kata Imam, ini tips Imam Ghazali. Kalau kau susah juga nak dapat khusyuk begini, sebab kita kurang kenal Allah, itu hakikatnya. Cuba pula, ni tips paling rendah ni. Cuba kau bayangkan jika ada orang soleh, orang yang soleh daripada keluargamu yang sedang memerhatikan dan meneliti sembahyangmu. Bayangkan, ini kalau dalam orang-orang tarekat ada istilah Rabithah. Dalam tarekat tu ada istilah Rabithah, membayangkan guru. Sebelum beramal tu dia bayangkan dia bayangkan gurunya. Seakan-akan gurunya memantau dia, gurunya perhatikan dia. Jadi gitu, kita kalau sembahyang tuan, depan kita ada orang alim, kita sembahyang khusyuk tak? Takut buat salah kan? Atau kita tengah baru nak baca Quran, tiba-tiba qari international duduk depan kita.
agak-agak macam mana nak baca ni kan. Dia lain. Kalau depan kita, level-level kita dengan level kita, ada orang atas kita. Betul tuan-tuan. Saya kalau nak ceramah, depan kita tiba-tiba ada orang alim besar masuk. Pasal tak terkeluar ni kan. Biasa gitu. Tu kata Imam Ghazali. Bayangkan. Tak salah bayangkan ini bukan syirik. Kita bayangkan saja, depan kita ada satu orang alim, satu orang soleh sedang memperhatikan kita punya solat. Pasti kata ini tips pengalaman kan. Meneliti sembahyangmu, pasti ketika itu kau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk kepadanya dan segala anggotamu menjadi tenang di hadapannya. Oleh itu kembalilah engkau menasihati dirimu dan katakan kepadanya, wahai nafsuku, tidakkah engkau merasa malu kepada Allah Tuhanmu yang menciptakanmu? Betapa engkau boleh malu di hadapan manusia yang lemah ini, dan dia hanyalah salah satu daripada hamba Tuhanmu. Kita check counter balik diri kita. Takkan depan orang kau buat baik, kau buat sehabis baik. Depan qari kau ngaji sedahsyat, setajwid mungkin, makhraj cukup siap. Habis bila qari tu balik, kau baca lebih kurang. Kau tak akak. Tuhanmu tidak pernah balik. Patutnya kita tanya balik. Patut malu lah. Bila kau boleh malu di depan manusia yang lemah ini, padahal dia hanya salah seorang dari hamba Allah macam kita juga. Apabila manusia ini meneliti sembahyangmu, kau boleh khusyuk dan anggotamu menjadi tenang dan sembahyangmu menjadi elok di hadapannya. Sedangkan ia tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat memberi sebarang kemudaratan atau kemanfaatan kepadamu. Kemudian betapa engkau tidak malu kepada Allah Tuhanmu yang mengetahui segala rahsiamu, dan betapa engkau tidak merasa takut kepada kebesarannya. Apakah Allah Ta'ala lebih hina daripada pandanganmu daripada salah seorang hamba-Nya? Maka alangkah besarnya kezalimanmu dan alangkah bersangatannya jahilmu dan alangkah besarnya permusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Ini kita kena selalu tanya diri kita. Cek balik. Kita kadang nak semayang ni pakai baju, orang lelaki lah, pakai baju pagoda je, kain ikat sampai parah dada. Lepas tu pakai baju pagoda je, takbir Allah Akbar, selesa, sejuk, berangin. Tapi bila nak pergi orang kahwin, berlapis-lapis, macam-macam baju pakai. Ini tak betul. Allah dah suruh. Kalau Allah tak suruh tu lain juga cerita. Tapi Allah dah suruh. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, ambil perhiasanmu, ambil baju-bajumu yang paling cantik. Ketika setiap kali kamu akan sujud kepada Allah. Allah dah suruh dah. Jadi kalau nak sembahyang tu kalau boleh samalah, paling tidak sama, paling tidak patut lebih. Jadi patut malu gitu. Nak ngadap Allah kita pakai lebih kurang. Tapi nak jumpa orang, punya cantik kita buat. Sama juga ini. Di hadapan orang kita buat sembahyang kita komplit, cantik, cukup. Tapi bila orang tu tak ada, kita buat lebih kurang. Tak betul. Kita belum dapat makam ni, muraqabah, sentiasa dilihat Allah. Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini. Barangkali pada satu masa nanti ia akan khusyuk juga. Amin. Satu sebab lagi, kita memang jarang minta. Susah nak dengar orang minta, ya Allah bari aku, kurniakan aku khusyuk dalam solat. Jarang. Yang banyak dengar minta rezeki, minta duit, minta macam-macam, minta dunia. Itu paling banyak kita minta daripada minta khusyuk. Dan ini yang mula-mula akan dicabut dari dunia. Kata Nabi SAW, di akhir zaman kau akan dapati sebarisan dalam solat, maka tiada seorang pun yang akan khusyuk. Seorang pun tak ada. Dah berlaku dah. Dan sebenarnya kau tidak akan memperolehi apa-apa di dalam sembahyangmu kecuali sekadar mana yang kau khusyuk padanya. Jadi pahala yang Allah terima sembahyang kita itu bergantung khusyuk kita. Ada orang dia ingat Allah masa takbir je, lepas tu dah tak ingat. Dia dapat pahala takbir tu je. Fatihah, rukuk, sujud tu zero. Cuma sah. Kalau cukup syarat, cukup rukun, sah. Tak perlu ulang di dunia itu saja. Tapi di akhirat tak ada apa-apa. Tak boleh minta, tak boleh claim apa-apa pahala. Kalau dia khusyuk rakaat pertama saja, dia dapat pahala rakaat pertama tu je lah.
Takat pertama itu saja yang Allah terima. Yang lain kosong. Itu, tapi ya sah kalau cukup Fatihah, cukup rukun semua. Sah, tak perlu ulang. Itu hukum dunia. Di akhirat zero, kosong. Itu kita nak latih khusyuk bukan senang, memang payah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu nombor satu. Orang mukmin yang berjaya, yang boleh khusyuk dalam solat. Tapi kita memang satu dah tiga sejarah dia rasanya. Macam Sayyidina Ali, orang kena anak panah, orang nak cabut dia meraung. Dia kata ginilah, dia aku sembahyang. Da'ani usolli. Dia pun takbir. Allah Akbar. Khusyuk. Dia dengan Tuhan. Orang cabut anak panah tak sedar tuan-tuan. Tahu dah cabut dah? Dah. Ini orang dulu. Sayyidina Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Doktor kata nak kena potong kaki dia. Dia kena satu penyakit yang mesti potong kaki. Doktor kata tapi nak potong kaki kan melawan kau kan. Potong kaki zaman dulu tuan-tuan banyak. Nak kena bius. Doktor kata tak tahu bius zaman dulu macam mana. Bila tanya bius apa, tuan akan tak sedar lah. Tak sedar apa-apa. Tak sedar apa-apa. Mana aku tak ingat apa-apa. Tak ingat apa-apa lah. Jangan tak mahu aku. Aku tak nak satu saat pun lupa tu Tuhan. Kalau kita okey tu, bagus tu kan. Tak ada rasa salah pun. Bila bius, mana aku tak ingat apa-apa. Tak ingat apa-apa. Mana aku Allah baru tak ingat. Dia macam mana? Dah bius. Kita tidur tak ingat Tuhan kan. Kena bius lagi tak ingat siapa. Tak mahu aku tak mahu. Aku tak nak lupa Allah. Allah dahsyat tu. Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Urwah bin Zubair ke Urwah bin Mas'ud? Urwah bin Mas'ud kata salah As-Saqafi. Atau Urwah bin Zubair, anak buah Siti Aisyah, salah seorang adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam mana nak kena potong ni? Bius tak nak. Bius tak nak. Nak kaki nak kena potong. Ginilah katanya. Da'an usolli juga dia kata. Biarkan aku solat. Nah, masa aku solat kau potong nanti. Dia bertakbir Allahu Akbar. Panas tu dah. Khusyuk. Dia dengan Tuhan saja, tak ingat lain dah. Ketika dia sujud, orang potong, doktor potong kaki dia. Krek. Siap dressing apa semua. Habis solat dah, selesai. Tak rasa pun. Ni orang dulu. Tapi adakah zaman sekarang? Wallahualam. Tak ada dah, rasanya tak ada dah. Luar biasa tu, tak sedar apa pun. Ada satu lagi, siapa tu? Jadi itu zaman sahabat lah. Kita highest tinggi, bawah sikit. Kita dalam 500 tahun ke atas dulu kita lah. Jauh juga tapi bawah lagi daripada tu kan. 600 ke 500 tahun silam, satu orang nama Ali bin Abu Bakar. Habib Ali bin Abu Bakar Sakran. Orang gelar dia Sakran. Orang gelar dia As-Sakran. Sakran mana? Mabuk. Bergombok todi tak? Mabuk. Kenapa? Satu hari di tengah sembahyang, ketika sembahyang rumahnya terbakar. Rumahnya terbakar habis. Orang jerit, pekok kat luar kan. Dia tak sedar apa. Ketika rumah dah gentung, orang kuih nampak satu susuk tubuh sedang satu macam abuk. Nampak dia tengah sujud. Orang pun sedar kan dia, gerak kan dia. Bangun, tengoklah, dah gentung rumah. Dia kata, tuan tak tahu lah, tak tahu apa pun, aku tengah sembahyang. Dah gentung habis, tapi dia tak gentung. Ekologik dia gentung lah juga. Ini keramat. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Akhirnya orang gelar dia Sakran. Mabuk ni. Mabuk, tak sedar apa, sembahyang mabuk dia dengan Tuhan. Ali bin Abu Bakar As-Sakran radhiyallahu anhu. Itu orang dulu cerita lah, tinggal cerita. Apakah ada zaman ni? Sebenarnya Allah boleh bagi. Kalau Allah boleh bagi dia orang, Allah boleh bagi kita. Cuma pertama kita tak minta pun. Jujur saja kan. Hari ni dah minta belum? Hari ni belum ya. Subuh tadi dah minta khusyuk, rasa belum. Yang ada minta rezeki murah kan. Urusan muda. Kita tak minta. Ya Allah mana nak bagi? Tak bagilah. Allah tak akan bagi biasanya kalau kita tak nak. Allah cuba terus minta. Banyakkan minta khusyuk ni. Dengan kami khusyuk dalam solat. Kerap kalau minta pasti dapat. Cara dia wallahu alam. Allah nak bagi, serta-merta Allah boleh bagi. Ya.
Maka rawat hatimu dengan cara-cara yang seperti ini. Barangkali nanti satu masa ia akan khusyuk juga. Amin. Dan sebenarnya kau tidak memperoleh apa-apa dalam sembahyang kecuali segala mana yang kau khusyuk. Adapun sembahyang yang dikerjakan dalam keadaan lalai dan lupa, maka sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar. Sebab lepas sembahyang kita istighfar. Sebab apa? Sembahyang kita tu kata Hasan Basri, kalau tak salah, Al-Imam Hasan Basri, sembahyang kita ni bukan patut dapat pahala. Cara sembahyang kita ni sepatutnya dapat dosa. Bukan patut dapat hadiah, patut dapat hukuman, dapat seksa. Sebab macam main-main. Ngadap Allah tapi hati ingat bukan Allah. Kita bercakap dengan orang tapi dia hati dia ke lain, ataupun dia duduk lain orang lain. Marah tak kita? Marah. Tak nak suami dengan isteri, cakap dengan isteri, isteri main handphone, layan orang lain kan. Oi, suami memang nak kena digampai apa dia balik muka tu. Itu juga. Patutnya kita ngada Allah tapi tak ingat Allah. Sepatutnya bukan patut dapat pahala, sepatutnya patut dapat hukuman, patut dapat hukuman. Itu yang kita minta ampun pada Allah. Selepas sembahyang astagfirullah. Itu sepatutnya ya. Sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kafarah bagi menyempurnakannya. Jadi lepas kita doanya, minta Allah terima. Apa itu biasa doa? Waghfir lana dzunubana amma, apa sebenarnya tu? Allahumma apa biasa? Tak, itu bawa atas dia. Solatan tamah, apa sebenarnya? Allahumma tak ingat dah. Ya Allah, terimalah ya solatana tamah. Terimalah solat kami sempurna. Waghfir lana dzunubana ammah. Ampunkan dosa kami semuanya. Bagi apa? Wala tu'adzimna yaumal qiyamah. Biasa baca tu. Saya jangan baca. Saya selalu dengar je. Ya. Minta Allah terima je lah. Lepas sembahyang, Allah terimalah sembahyang aku, ya Allah, sempurna. Terima dalam keadaan sempurna. Kalau walaupun tak sempurna, kalau Allah nak bagi sempurna, apa masalah? Itu hak Allah. Macam kita cikgu kan, dan sayang murid, dia menjawab tak lulus, kita luluskan, apa masalah? Cuma kita kalau bukan guru besar kena kan. Kalau kita guru besar, siapa nak marah kita? Allah di atas itu. Boleh kalau Allah nak bagi, walaupun tak sempurna. Ya, benda haram pun Allah boleh nilaikan halal. Bagi Allah tak ada masalah. Kalau kita nak minta Allah halalkan yang kita dah makan, Allah boleh buat. Walaupun kita dah makan benda haram, Allah kan tak apa yang halal. Dan tak ada apa-apa mudarat. Banyak Allah buat ya. Apabila hatimu telah hadir, maka jangan kau lupa membaca iqamah. Okey, nak tunggu hadir ni kan berapa minit tu. Cepatlah pokoknya. Jadi sebelum solat dah prepare. Sebelum solat dah prepare untuk hadir hati, jangan ingat benda lain. Kemudian bila dah betul-betul dah tak ingat lain dah tak ingat apa-apa selain Allah, maka barulah baca iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Walaupun jikalau engkau hanya sembahyang sendirian. Mak-mak bersama. Mak minta buatlah biasanya kan. Tak pernah dengar biasanya. Mak kita tak pernah buat. Tapi sebenarnya sunat iqamat dituntut walaupun sembahyang sendirian. Ini sunnah. Bagus. Pahalanya berapa? Dalam satu hadis sebut pahala azan 60 hasanah, pahala iqamat 30 hasanah. Kalau kita buat dua, dah 90. 30 tu siapa nak bagi? Buat iqamah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya 'alas shalah, ya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tak sampai berapa saat. Tak sampai seminit. Dapat 30 hasanah. 30 kali baca. Walaupun sembahyang sendirian walaupun perempuan tak ada masalah. Bagus. Hidupkan sunnah itu. Bila kau sembahyang berjemaah, maka taklah kau azankan. Kalau jemaah ada azan, sunat dituntut azan. Walaupun masjid dah azan, masjid di kita. Walaupun sesama perempuan, sunat azan juga, tapi rendahkan suara kalau perempuan. Jangan pakai speaker atas, buat speaker dalam dah. Ya.
Kalau sama perempuan boleh, tak ada masalah. Dia sama dia azan, dia sama dia qomat. Dia azan pahalanya berapa? 60. Qomat 30. Buat dulu. Banyak kan? Jangan alasan masjid dia azan. Apa nak azan lagi? Jangan gitu. Azan dan iqamat ini antara sebab tertolaknya balun. Andai kata balun nak turun dalam kampung tu disebabkan azan dan iqamat yang banyak, apatah lagi akan menyebabkan tertolaknya balun. Itu dalam hadis boleh sebut, azan ini menolak balun. Suara azan ini menolak balun musibah. Dalam kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Aqtas ada diceritakan di Baghdad pernah hujan lebat sampai air sungai Baghdad itu melempar, hampir banjir. Baghdad hampir tenggelam. Maka satu wali Allah pergi ke tepi sungai itu, dia munajat, ya Allah, tolong angkat balun, tolonglah jangan balakan orang, kesian orang. Banjir, tak tahu banjir. Walaupun banjir kilat, dia punya kesan sengsara, tuan-tuan. Banjir ni memang musibah. Allah bagi kita ujian. Dalam keadaan tu dia terlayang. Dalam terlayang dia mimpi. Dalam mimpinya nampak dua malaikat turun dari langit. Malaikat pertama tanya malaikat kedua, kau turun kenapa? Allah perintahkan aku untuk naikkan air sungai Baghdad ni, tenggelamkan orang Baghdad. Kenapa? Malam ini saja 700 perzinahan berlaku. 700 anak dara hilang darah kerana zina, bukan kami. 700. Allah murka, Allah hantar aku untuk tenggelamkan Baghdad, naikkan air sungai. Allah kata, dia tanya kau pula, kenapa turun? Allah perintah aku sebalik pula. Allah perintah aku lain daripada kau, berlawan dengan perintah kau. Allah suruh turunkan balik air sungai ni. Apa sahaja? Malam ni juga berkumandang 700 azan dan iqamat di kota Baghdad. Datang malaikat ketiga, dah naik dulu. Cancel azab. Dia sedar, dia sepenuhnya dia tengok malam tu juga air sungai surut, tak jadi banjir. Itu kesan azan, tuan-tuan. Ada hadisnya, itu cerita dalam mimpi wali Allah. Dalam hadis juga sebut begitu. Azan ni antara penyebab keamanan satu kampung. Kalau kampung tu lama tak dengar azan, hati-hati. Tak nak terdedah kepada bahaya, musibah. Jadi walaupun kita seorang-seorang, tetap azan, tetap qamat. Jemaah kita kecil 2 orang je, tak, tetap azan, tetap qamat. Syiarkan dalam kampung tu, supaya berkumandang suara azan yang menolak balun. Samping itu, tuan-tuan, pahala-pahala lain orang azan dan qamat ni luar biasa. Terlalu banyak pahala-pahalanya. Kalau orang lelaki kan disuruh kuat sebanyak mana suara dia sampai, melalui batu, pokok, rumput, semua tu besok akan bangkit dari kiamat, jadi saksi bela dia. Allah, tak berapa tiang elektrik pergi suara dia, 10 tiang elektrik contohnya sampai, atau 1 kilo. Biasa kalau speaker baik tu boleh pergi apa, 3 kilo. Yang baik kan 3 kilo boleh pergi. 3 kilo tu ada berapa tiang elektrik, ada berapa banyak pokok, ada berapa banyak rumput, ada berapa banyak batu, ada berapa banyak pasir. Dalam hadis sebut semua tu besok di hari kiamat muncul, datang tak dari mana, tiba-tiba datang, semua backup kita, tu backup. Jadi saksi membela kita. Ya Allah, dia ni hari-hari azan, ya Allah. Ya Allah, dia ni hari-hari ajak orang sembahyang, ya Allah. Ramai, kalau ramai dia saksi, agak-agak dalam mahkamah menang tak kita? Bagaimana? Itu kehebatan muazzin. Jangan slow-slow azan tak kuat. Lagi jauh pergi, lagi banyak benda akan jadi saksi. Dan lagi jauh syaitan cabut lari. Dan hadis sebut juga gitu. Bila azan berkumandang, syaitan akan lari sambil terkentut-kentut. Dia tak nak, kenapa? Dia tak nak jadi saksi. Kalau dia dengar, besok dia terpaksa ikut rombongan saksi ni. Aku nak masukkan dia neraka, tak pasal-pasal nak kena backup masukkan dia surga. Tak puasa pun kerja aku, tu dia lari. Lepas azan dia datang balik. Bila kita takbir sembahyang, dia datang balik. Azan dia lari. Ya. Jadi jangan malas untuk azan dan iqamat, walaupun kita hanya sebagai jemaah kecil. Kalau sembahyang sendiri, tetap kita disunatkan qamat.
Kemudian diikuti qomat. Engkau niatkan habis azan, habis qomat, baca doa azan, baca doa qomat. Ya, engkau berniatlah, maka kata olehmu di dalam hatimu, uaddi atau usalli fardal dhuhri lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Ini kalau sembahyang solat. Kalau kita jadi makmum, wajib sebut makmuman lah. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur mengikut imam. Kalau jadi imam tak wajib, sunat. Tapi kalau jadi makmum wajib menyatakan jadi makmum. Dan hendaklah niat ini hadir di hatimu ketika kau takbir. Yang ini jadi isu, jadi masalah. Kita ni tak pandai. Mulut cakap lain, hati nak cakap lain. Itu yang jadi jam. Mulut nak kata Allahu Akbar, hati kata saja aku sembahyang fardu zuhur mengikut imam. Boleh. Mulut cakap Allahu Akbar, hati cakap apa? Saja aku sembahyang fardu zuhur mengikut imam. Boleh. Ramai orang boleh kot. Tapi ramai juga yang tak mampu. Akhirnya jadi tak masuk, dibatalkan. Allah, dah ingat benda lain pula. Allah, dah ingat bini kata balik sembahyang kan beli gula 1 kilo. Allah, macam-macam dia ingat. Bukan semua orang cerdik tuan. Bukan semua orang punya kemampuan IQ yang begitu. Boleh. Mulut cakap lain, hati cakap lain serentak. Ini orang cerdik je boleh biasanya. Ini perlu cerita gabung sembahyang. Ada sembahyang sunat yang boleh gabung kan. Lagi dia nak ingat semua tu. Allah, saja aku sembahyang fardu, saja aku sembahyang sunat duha, sunat taubat, sunat contohnya istikharah, sunat hajat, sunat isyraq. Lagi je. Tak lepas-lepas kan. Allah. Dan sembahyang ada sembahyang jenazah, sembahyang 4 kali takbir ni. Jadi masalah bagi setengah orang. Bila apa nak praktikkan atau nak orang kata apa, nak praktikkan benda ni. Sebab ini mazhab kita, mazhab Syafi'i itu mentakrifkan niat. Imam Syafi'i atau mazhab kita mentakrifkan niat begitu. Niat itu apa? Yang namanya niat, takrif niat itu apa? Dalam hadis tak ada sebut, dalam Quran tak ada sebut. Maka dirujuk pada uruf, pada adat, pada lughah. Dan Imam Syafi'i ini pakar lughah, pakar bahasa. Ini yang tak ada pada mazhab lain. Dan kita pegang betul sebab Imam Syafi'i itu terkenal kepakaran bahasa ni. Orang mengaji bahasa Arab daripada kecil. Ya, duduk perkampungan Badui, perkampungan Arab asli. Imam Syafi'i lahir di Palestin, umur 2 tahun pindah ke Mekah. Duduk umur 2 tahun, anak yatim ini duduk Mekah. Mekah tu memang tanah Arab, tapi yang duduk Mekah bukan orang Arab saja masa tu. Orang petani ada, orang Melayu ada, orang Jawa ada, orang macam-macam satu dunia duduk. Jadi bahasa Arab Mekah tu dah rojak. Tahu dah rojak. Dah tak macam bahasa Quran yang asli, dah tak macam bahasa hadis. Jadi Imam Syafi'i pening tu. Baca Quran, walaupun orang Arab sendiri dia tak faham hadis, dia tak faham Quran. Sebab bukan bahasa dia. Quran kan bahasa persuratan, bahasa standard, bahasa kalau kita bahasa buku, bahasa baku. Orang tak sekolah dia tak faham kan. Penuh asli kan, dia tak faham. Jadi Imam Syafi'i terpaksa lari. Imam Syafi'i masa tu duduk di perkampungan naik atas gunung, perkampungan Bani Hudhil. Hudhil ni masa tu kita kata asli lah. Tak ada campur orang. Jadi bahasa yang diguna di kampung itu sebiji macam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asli, ori. Di situ dah boleh duduk bertahun-tahun, belajar, ngapal syair-syair purba, syair-syair sebelum Nabi lagi. Mana betul-betul ori, bahasa Arabnya asli. Rajin Imam Syafi'i tu ngapal. Memang kuat ingatannya, ngapal syair-syair purba, syair-syair klasik. Ratusan tahun sebelum Nabi lahir punya syair dia hafal. Memang andal bahasa. Nah, ketika bertemu dengan masalah niat. Niat ni kan apa tu niat? Dalam hadis tak ada sebut. Dalam Quran pun tak ada takrif kan. Maka terpaksa rujuk bahasa. Dia pakar bahasa Imam Syafi'i. Dia Imam Syafi'i mentakrif gitu. Niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li.
niat nak lakukan menyengajakan, sengaja berbuat sesuatu serentak. Serentak dengan sesuatu. Jadi niat tu mesti serentak. Masa kita nak buat tu lah kita niat, itu namanya niat serentak. Jadi kalau sebelum buat kita niat, itu namanya azam. Beza. Kan? Jadi mazhab lain tak ada bahas bab ni. Kalau mazhab Hanafi senang, keluar rumah nak pergi, orang tanya nak pergi mana, pergi masjid. Berapa sembahyang Zuhur dah sampai terus takbir je. Itu panjang pembahasan niat ni tuan-tuan. Tak apa, kita ambil yang asal dulu. Kita ikut je lah. Imam Syafi'i kata begitu. Niat tu serentak. Cuma ada beberapa keadaan tak memungkinkan untuk serentak, dimaafkan. Macam puasa. Puasa tu tak mungkinlah kita nak serentak. Sebab bermula puasa itu azan subuh. Kita kata azan subuh atau terbit fajar. Kalau azan subuh tu semua orang on, semua orang celik, Allah saja aku puasa, tak mungkin lah kan. Maka dibenarkan sebelum itu, sebab menyusahkan. Kalau kita nak serentakkan niat puasa, serentak dengan bermula puasa, memang tak mungkin. Ramai yang tak akan lulus puasa. Masa tu lah dalam bilik air, masa tu lah tidur lagi, masa tu lah buat nak masuk pinggan kan. Tak mungkin. So dibenarkan sebelum itu. Dan juga ada dalam mazhab kita boleh tak serentak ni ketika nak bayar zakat. Ketika nak asingkan, ketika bayar zakat, bagus serentaklah. Masa kita serah tu kita niat. Tapi boleh juga dibenarkan juga ketika sebelum itu. Masa kita asing-asingkan duit, dapat gaji kita, ni untuk ni untuk ni untuk zakat, dan niat dah. Jadi kan tinggal hantar je. Tapi tak semua bab lah. Itu sudah ni ulama longgarkan atas masa-masa tertentu. Sama juga bab sembahyang. Jadi bab sembahyang ni tengok, kalau kita boleh, otak kita cerdik, Allahu Akbar dalam hati lepas dulu. Saja aku sembahyang fardu zuhur mengikut imam. Masuk, selesai. Jadi kalau kita was-was, syaitan akan serang kita. Allah saja aku sembahyang, dah ingat benda lain dah. Tak lepas. Okey, tak apa, kita boleh buat sebelum takbir. Saja aku sembahyang fardu zuhur mengikut imam. Allahu Akbar dah. Boleh. Agak-agak mirip mazhab lain. Boleh bagi yang bermasalah. Jadi yang cerdik-cerdik jangan ikut yang asal. Serentakkan. Niat itu serentak dengan takbiratul ihram. Kalau mampu, tak mampu tak apa. Betul-betul sebelum takbir tu jangan ingat benda lain. Pastikan apa kita nak buat, iaitu menunaikan fardu zuhur atau asar dan sebagainya mengikut imam. Terus saja takbir, Allahu Akbar. Sah. Bagi dia lah, bagi orang yang bermasalah. Kita tak nak tengok dalam masjid ada orang macam ni, apalagi imam. Dah lah jadi imam, was-was pula tu. Dia imam kan. Orang dah takbir, dia patahkan. Jadi menyusahkan akhirnya. Tak apa, boleh. Itu agama ni luas. Semua boleh kalau kita tahu cara dia. Dan dengan ini hadir di hatimu ketika engkau takbir. Jangan sampai niat itu hilang atau ingat benda lain sebelum engkau selesai daripada lafaz takbir. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu sehingga sampai membetuli kedua bahumu, sedangkan tanganmu itu terbuka dan jari-jarinya terhurai. Jangan didapat. Renggang, jangan ulang hangat. Sedang-sedang. Ya. Angkat kedua tanganmu, membetuli kedua bahu. Begitu. Paras bahu lah. Jangan sampai paras kepala. Allah begitu. Bahu saja. Allah. Habis-habis sampai telinga. Masih lagi paras bahu. Tetap. Dan bukan tepi. Allahu Akbar. Salam. Jadi digabung-gabungkan setiap takrif itu yang biasa-biasalah kita buat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu saja. Kemudian dia kata apa lagi? Kata beliau radhiyallahu anhu, dan jangan engkau memberatkan dirimu untuk menghimpunkan jari-jarimu atau memisahkannya. Jangan beratkan, jangan force, jangan push. Gitu. Ataupun rapat sangat,
Jangan rapat sangat, jangan renggang sangat. Biasa saja. Dan kau angkatlah kedua tanganmu hingga kedua ibu jarimu, ibu jarimu membetuli, iaitu bertentangan bahagian bawah daripada kedua telingamu. Ini ibu jari bahagian bawah. Tak mesti sentuh. Tak mesti sentuh. Tak cakap khusus sentuh, membetuli. Apa membetuli? Selari. Allah. Dan tapak tangan menghadap kiblat. Angkat kedua tanganmu sehingga kedua ibu jarimu membetuli bahagian bawah daripada kedua telingamu. Iaitu batal teori yang kata takbir mesti begini. Allah. Mana perginya? Ibu jari membetuli bawah telinga. Itu yang kata Allah gitu. Kemudian apa lagi tu? Hendaklah angkat kedua tanganmu ujung-ujung jarimu membetuli bahagian atas daripada kedua telingamu. Ujung jari paras atas telinga. Ni atas segitu. Okey. Apabila tanganmu telah diletakkan di tempat dan betulkan kedua tanganmu dengan kedua bahumu setentang, tangan setentang dengan kedua bahu. Ini semua diambil dari pengamatan sahabat daripada cara solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat perhati je Nabi buat. Kemudian mereka cerita, jadilah teori ini. Dia bukan karangan ulama, ya. Ini bukan rekaan ulama. Ini sahabat perhati, mereka riwayatkan, mereka ceritakan. Apabila tanganmu telah diletakkan di tempat yang telah disebutkan tadi, maka barulah engkau bertakbir. Kemudian engkau turunkan kedua tanganmu dengan perlahan-lahan. Dan jangan engkau tekan kedua tanganmu ketika engkau mengangkat dan menurunkannya. Dan jangan pula engkau tekan kedua tanganmu ke belakang. Dan jangan pula engkau tolakkan dia ke sebelah kanan atau kiri. Pelan-pelan letak. Apabila engkau telah turunkan kedua tanganmu ke bawah, maka hendaklah engkau mengangkatnya semula untuk meletakkannya di bawah dadamu. Titik. Dia pernah tengok orang buat gini. Dia lepas takbir, dia tak letak atas dada, dia luruskan ke bawah. Dia takbir, Allah Akbar, dia jatuh dulu. Lepas tu baru dia letak balik. Nak buat boleh tuan-tuan. Ada pendapat dalam kitab Bidayah, sunnah begitu. Jatuh dulu baru angkat. Kalau tak nak pun boleh. Allahu Akbar terus letak boleh. Setengah-setengahnya mengatakan ini naraikan mazhab. Ada mazhab Maliki, tak sunnah letak tangan begini. Lepas takbir lurus je. Allahu Akbar. Lurus sampai ke sudah. Kat Mekah kalau kita jumpa lah, kita ingat dia berdiri, rupanya dia sembahyang. Itu mazhab Maliki. Kadang-kadang kita ni disunatkan meraihkan. Sebab kita tak kata kita betul. Kita betul ke? Mazhab Maliki betul ke? Tak tahu. Akhirat nanti betul. Maka kita raihkan. Ambil sikit, fahamkan. Betul juga mazhab Maliki. Lepas tu baru kita balik cara kita. Ada yang mengatakan begitu. Wallahualam. Tapi tak salah. Jangan pelik kalau ada orang buat. Dia ngaji kitab ni. Dan hormatilah tanganmu yang kanan dengan meletakkannya di atas tangan kiri. Lepas tu muliakan tangan kanan diletak di atas tangan kiri. Kalau terbalik boleh, sah, tapi ya biadab. Makruh. Biadab tuan. Menghadap Allah tu kita memuliakan dengan macam-macam cara. Memuliakan tu macam-macam cara, antaranya tangan. Sebab ambil barang, terima barang, makan, minum semua disuruh pakai tangan kanan. Tangan kanan memang lebih mulia daripada kiri. Nabi pesan, la ta'kulu bishimal wala tashrab bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Kerana syaitan makan guna tangan kiri. Biadab, syaitan yang biadab.
Kenapa tuan-tuan? Siapa kan rezeki air atau harta air secawan atau nasi sesuap? Siapa beri? Soalan dia. Allah. Allah. Kalau raja beri kita pingat, siapa pernah dapat anugerah tahu ni? Raja beri pingat. Raja kalau dulu Queen Queen Elizabeth, Queen nak bagi apa? Bagi pingat. Yang terima kenapa? Tunduk. Angkat muka tak boleh. Adab. Terima apa lagi? Orang bagi, kita ambil tangan kiri atau kita terima tangan kiri, itu biadab. Kalau kat Jawa yang paling pantang tu, orang Jawa. Oh hajar, boleh kena maki kita. Janganlah kau ambil terima duit ke bagi duit dengan tangan kiri. Dululah tak tahu Jawa sekarang. Jawa sekarang rasa dah modern sikit kot. Dulu cukup pantang. Kau hajar, jangan menghina dia. Jangan menghina dia tau. Oi, dia maki kita kawan-kawan. Kau nak ajar katanya. Jadi hati-hati tu. Orang kan terasa. Sebab ini tangan syaitan. Pertama adalah untuk basuh najis. Nak ambil barang mulia kat orang tu, kita terima. Apalagi yang bagi Allah. So bila makan minum, kita sedang menerima daripada Allah. Pakai tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Itu ta'zim, memuliakan. Tujuannya memuliakan. Bukan tak ada apa-apa. Ini adab. Segi adab ni kadang bukan masalah dosa pahala. Memang tak ada dosa. Tapi itulah, adab ni sangat penting. Kalau kita beradab, kita akan cepat mendapat, kata naik maqam, naik pangkat. Kalau tidak, lagi kekal lagi tu. Silap terus buang kerja. Na'udzubillah min zalik. Jadi adabnya pada sembahyang, tangan kanan di atas tangan kiri. Buka jadi jarimu yang kanan. Jangan genggam semua. Dan kau meletakkan, membujuri hasta tanganmu yang kiri dan pegang tanganmu yang kanan tu ke pergelangan tangan kiri. Dan baca olehmu jadi cara dia genggam tangan kanan ke tangan kiri. Betul. Pergelangan. Ada yang katakan sunat buka dua ni. Ada yang kata macam ni. Ada yang kata begini. Kita ambil tengah-tengah. Gitu. Sunat tengah-tengah. Dua jari saja. Ya. Kemudian apa lagi? Dah habis ini. Baca olehmu selepas takbir itu akan doa iftitah. Iftitah mana? Pembukaan. Sebab ini pembukaan solat. Buka-buka solat je kita baca doa ini sebagai pembukaan solat. Ataupun doa ini mampu membuka pintu langit. Apa doa dia? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu asalnya sampai situ. Ceritanya masa tengah sembahyang jemaah Nabi SAW terdengar lepas takbir, terdengar satu orang belakang baca doa baca ni. Ini bukan Nabi baca asalnya. Dalam satu riwayat, ini bukan dari Nabi SAW. Ini jemaah, ada satu jemaah belakang baca tu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Dia Allah ilhamkan dia nak starting begitu, zikir. Apa salahnya zikir? Walaupun Nabi tak ajar, dia nak berzikir suka hatilah. Nabi dah suruh zikir, pandai-pandai lah. Cuma ada zikir yang Nabi tunjuk, baca ni, baca ni. Ada zikir, tetapi saya doa berzikir je lah. Apa-apa nak baca lah. Banyak ada zikir ni. Kalau Nabi tunjuk, ikut. Kalau Nabi tak tunjuk, ya pandai-pandai lah. Asalkan sudah ada perintah umum. Ibadah tu begitu. Ada yang kita boleh pandai-pandai kita lah. Contoh Nabi kata baca Al-Quran. Okey, berapa juz tuan nak baca? Pilih lah ni. Nabi tak cakap kan? Nabi ada cakap satu hari 3 juz ya? Ada? Tak ada. Pandai-pandai tuan-tuan. Apakah itu gaya bid'ah? Nabi tak ajar kita buat. Saya nak baca hari 10 juz. Suka hati saya kan? Perintah dah keluar kan? Bacalah Quran. Quran akan beri syafaat pada pembacanya di hari kiamat. Okey, berapa banyak saya nak kena baca? Atau kiraat mana saya nak baca? No. Nabi tak nak cakap baca pakai kiraat hafaz ya. Baca pakai kiraat waras ya. Nabi tak cakap, tapi Nabi dah suruh ya. Pandai-pandai tuan lah nak baca kiraat apa pun. Itu bukan bid'ah. Jangan kata Nabi tak suruh ni. Tak boleh buat.
Wah, kacau ni. Kata, siapa Nabi tak suruh? Nabi dah suruh dah. Nabi suruh secara umum, bacalah Quran. Bacalah Quran. Okey, cara dia pandai-pandai. Allah kata berzikirlah kepada Allah banyak-banyak. Berzikirlah banyak-banyak. Okey, zikir apa? Pandai-pandai Tuhan lah. Ya Latif boleh, Ya Hayyu boleh, Ya Qayyum boleh, Ya Zal Jalal boleh. Kalau Nabi dah suruh, ikut, bagus. Kalau Nabi tak suruh, banyak lagi ada zikir ni. Boleh berlaku. Termasuk ini. Nabi tak baca pun, dia baca sendiri. Allahu Akbar kabir. Orang belakang. Allahu Akbar kabir. Alhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ. Lepas sembahyang Nabi tanya, siapa tadi baca? Lepas sembahyang, Nabi tanya, siapa yang baca tadi? Siapa yang cakap ayat ni tadi? Yang mula tak ada mengaku lah. 3 kali baru dia mengaku, saya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Nabi marah dia ke? Mana-mana kau buat aku tak jauh. Tak ada. Bid'ah kau, ahli neraka kau. Tak ada. Dia buat benda baik. Dia buat zikir. Dia mencarut ke tadi? Bukan. Dia baca apa? Allahu Akbar kabira. Walaupun Nabi tak suruh pun. Nabi tanya siapa baca tadi tu. Bila dia jawab, dia mengaku, apa Nabi jawab? Ajibtu laha. Aku takjub pada bacaan itu. Ajibtu laha. Tuftah abwabus sama laha. Pintu-pintu langit terbuka kerananya. Pintu langit terbuka kerana bacaan itu. Contohnya nak buka pintu langit bukan senang. Itu tak tahu ke mana pintu dia kan. Tapi di dalam nas itu, dalam teks itu, dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ucapan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pintu langit terbuka. Kalau kita baca Isra Mi'raj kan, Nabi nak naik ke langit kan, semua kena kunci tu asalnya. Minta izin nak masuk. Ada malaikat jaga. Malaikat pertama jaga langit dunia siapa nama? Ismail. Malaikat yang jaga langit pertama nama dia Ismail kan. Dia tanya siapa ni? Jibril kata Muhammad. Muhammad. Dah diutus ke? Dah. Suka malaikat boleh buka. Langit ni dulu memang bebas. Sejarahnya tuan-tuan. Sebelum Nabi lahir, langit ni bebas. Tak ada sekatan, tak ada kunci lah. Pintu langit ni memang langit terbuka. 7 lapis langit ni jin setan bebas masuk. Jadi kebanyakan jin-jin setan ni suka naik ke langit, dengar malaikat berborak kan. Malaikat yang mencatat takdir, borak-borak cerita apa yang mereka catat. Nama ni haji ni besok akan kahwin seorang lagi ni. Haji ni besok akan kena penyakit ni, haji orang ni besok akan ni. Malaikat tulis sampai bercakap. Jin ni pasang telinga dengar. Lepas tu balik, siapa yang bela dia bagi tahu lah. Bomo-bomo tu setengah-setengah bomo macam kasyaf. Dia bawa kemenyan bagi kita bawa bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu saya ni ada hajat tak payah cakap tu dah tahu. Tahu dah. Siapa begitu dia? Jin-jin tu lah. Jin yang umur panjang ni. Bahasa jin yang dibela tu jin tua tu. Sebab dia tahu dia pernah bebas masuk ke langit-langit ni sebelum ada sekatan. Sebelum langit dikunci. Sejak bila kan langit mula dikunci? Sejak malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Malam Nabi lahir tuan-tuan, langit kunci. Jin-jin syaitan pun dah tak digunakan masuk ke langit lagi. Kalau mereka cuba juga, mereka akan dihujani dengan syihaban rasada, panah-panah api. Dihujani dengan panah-panah api. Dalam surah Jin disebut tu. Ini boleh baca surah Jin, sejarah dia tu. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu kita bebas je duduk lepak kat langit, kata jin. Cerita. Wa anna kunna naq'udu minha. Dulu kita bebas je duduk lepak-lepak kat langit ni. Suka hati kita lah nak langit pertama, langit kedua, langit ketujuh sekalipun. Bebas je. Maqaidah, banyak tempat kita boleh lepak, duduk dengar malaikat sembang kan. Takdir orang kan. Faman yastami'il an, tapi siapa sekarang cuba untuk curi dengar malaikatnya cakap, yajid lahu shihaban rasada. Dia akan mendapati
Syihab apa tu? Panah-panah api yang sentiasa apa? Menyerang dia. Dah tak boleh. Jadi Allah jaga langit daripada diceroboh syaitan dan jin. Kesenang. Semua nak naik kena tanya dulu. Siapa? Apa ada lesen tak? Ada surat tak? Tapi kita tuan-tuan baca Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallah juga wa asila. Bila langit terbuka kata Nabi SAW, maksudnya apa? Apa pun kita doa selepas itu terus tembus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu an, sejak aku dengar sejak kejadian itu aku tak pernah tinggal doa ini. Iftitah. Tak kali sembahyang, apa sembahyang pun dengan fardu ke sunat aku mesti baca dulu. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Sampai situ asalnya. Kemudian riwayat lain datang digabung oleh ulama, digabung jadi satu package. Jadi sejarahnya gitu. Bacaan-bacaan dalam sembahyang ni atau doa-doa yang kita hafal panjang tu kadang-kadang gabungan dari beberapa riwayat, dari beberapa kejadian. Oleh Imam Nawawi katanya, Imam Nawawi kata akhirnya semua tu memang datang, tapi walaupun dalam kejadian berbeza, dah zaman kita ni kita rangkumkan semua. Bacalah semua. Sebab semua juga itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pernah diperakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah semua. Macam doa selepas duduk antara dua sujud, ada 8 doa. Itu bukan satu masa Nabi ajar. Sikit-sikit, ada riwayat 2 je, ada riwayat 4, akhirnya digabung, bacalah semua. Jadilah 8 yang kita minta. Jadi termasuk doa iftitah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard Hanifah. Di sini tak ada musliman, nak tambah boleh. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau tak terkejar-kejar bacalah tuan-tuan. Jangan tinggalkan doa iftitah. Dia membuka pintu langit. Semua yang kita minta nanti selepas itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awuz, dan seterusnya bacalah surah Al-Fatihah dengan memperhatikan tempat-tempat tasydid. Fatihah dia ada 14 tasydid. Fatihah ada 14 sabdu. Kurang satu tak sah. Kurang satu je tak sah. Yang tak sah Fatihah asalnya. Cepat-cepat repeat balik ayat tu, kemudian sambung. Kalau kita teruskan juga dengan keadaan Fatihah tak cukup sabdu, sembahyang kita pula tak sah. Jadi tu. Jadi talaqi betul-betul surah tu Fatihah. Jumpa guru, talaqi betul-betul, musyafahah betul-betul bacaan Fatihah kita. Jadi 14 sabdu daripada bismillah. Start daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jangan dengar-dengar Maliki yaumiddin, midin pula. Maliki yaumiddin. Iya, ni hati-hati. Iyyaka na'budu wa lain kalau tak ada sabdu lain maknanya. Boleh sesat kalau kita i'tiqadi makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna iya? Ada yang kata cahaya matahari, ada yang mengatakan nama syaitan. Kalau iyyaka na'budu, syaitan kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, syaitan kami minta tolong. Atau matahari kami sembah, matahari kami minta tolong. Bahasa Arab tu gitu, tak boleh lebih kurang. Alah bolehlah sikit je pun, tak boleh. Tak boleh lebih kurang. Lain ke timur barat maknanya kan. Bahasa Arab ni unik. Dia macam bahasa Melayu. Kurang-kurang satu huruf boleh orang faham lagi kan. Tak, bahasa Arab lain, sangat lain. Kurang sabdu je pun. Iyyaka hanya engkau. Iyyaka hanya dikau. Hanya kepada engkau na'bud kami sembah. Wa iyyaka hanya engkau kami minta tolong. Hanya kepada engkau. Beza. Iyyak salah satu nama syaitan atau maknanya cahaya matahari. Lain kan? Lain. Ada kena-mengena? Tak ada kena-mengena tu.
Hati-hati tu. Jadi 14 Sabtu. Jadi belajarlah, latihlah betul-betul. Supaya dalam sembahyang, jangan pula dalam sembahyang kita berlatih. Dah tu jadi imam pula tu. Aduh. Dah ada baru lulus, baru dapat lesen orang katakan. Jadi imam pula, dah tu was-was pula tu. Bismil kurang ni. Bismillahir. Kurang ni. Bismillahir. Jangan buat halal kat situ. Nak berlatih kat luar kan. Dah terlatih baru jadi imam. Dan jangan sampai was-was. Ini masalah orang mengaji ni. Syaitan dia tak suka kita mengaji. Alamak. Bila syaitan tahu ni kan, siaplah tuan-tuan, mesti ada kena kacau lepas ni. Biasa gitu. Dah mula dah dia was-was. Tak cukup kuat ni. Sabdu kurang keras ni. Dah akhirnya hati-hati. Syaitan tak duduk diam. Tuan-tuan dapat ilmu bagus, tapi syaitan tak senang. Dia akan serang cara lain pula. Dah huru-hara ni. Dah pelik. Biasa imam ni Fatihah sembahyang kejap je ni lama betul lah. Rupanya untuk betulkan Sabdu tak habis-habis. Was-was macam tak cukup apa? Tak cukup tekan dan sebagainya. Hati-hati. Jangan sampai buatlah tapi jangan sampai ke tahap was-was. Hati-hati tu. Kita akan diserang kata. Baca je lah. Lepas tu ingat Allah baik. Ingat Allah baik. Faham? Allah baik. Faham tak Allah baik? Aku dah buat sebampu aku ya Allah kan? Kalau sikit-sikit tu kau cincai je lah. Gitu maksudnya. Jadi jangan sampai kita was-was. Sampai biasa Fatihah kita seminit jadi 2 minit, jadi 3 minit. Hanya kerana was-was Sabdu ni. Hati-hati tu. Itu banyak jadi tuan-tuan. Dan memperhatikan tempat-tempat tasdidnya. Berhati-hatilah membezakan antara huruf Dad dengan huruf Dha. Waladhdallin. Kalau tersasul waladhdallin. Hati-hati tu. Dalam bacaan dan katakanlah amin sebelum lepas membaca Al-Fatihah. Waladhdallin. Lepas tu amin dengan kalimat waladhdallin dan nyaringkan bacaanmu pada surah. Jadi amin dan doa ada banyak versi, ada beberapa versi. Boleh baca amin sama panjang. Boleh dibaca amin 26. Boleh baca amin. Ini semua sah. Yang tak sah amin. Ada satu situ pula. Ini boleh batal sembahyang. Jadi yang biasa kita baca apa? Amin. 26 kan? Biasa baca 26. Dia boleh baca amin. Boleh juga 4 yang sah. Amin. Boleh. Ataupun amin. Atau sama panjang 66. Amin. Dan usahakanlah serentak dengan imam. Jangan imam dah habis kita tak habis lagi. Atau imam belum start kita dah start dulu. Dia tak matching. Tak cantik. Makruh jadi. Jadi kalau boleh serentakkan. Bila imam makmum serentak, malaikat juga akan ikut amin. Dan hadis sebut kalau sudah begitu Allah ampunkan dosa-dosa mereka semua. Baca amin saja ampun dosa. Baca amin je, amin. Tapi kena cara ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diampunkan bagi dia dosa yang telah lalu. Hebat. Baca amin je pun. Kerja sikit, modal elok je. Allah ampun dosa. Amin. Amin ni maknanya apa? Perkenankanlah. Kabulkanlah ya Allah. Dan kita minta macam-macam tadi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta hidayah. Minta jalan, minta hidayah lah. Jangan jadi ikut perangai Yahudi, jangan ikut perangai Nasrani kan. Waladdallin ghairil maghdub 'alaihim. Maghdub 'alaihim orang Yahudi, orang yang murka, waladdallin orang sesat, orang yang Kristian. Amin. Jadi setengah orang sebelum nak amin tu dia doa dulu, Rabbil firli wali walidayya. Boleh, kata lama boleh. Sebenarnya tak doa pun Allah ampun dah.
Saya tak perlu doa tu, tapi boleh. Sebelum nak amin dibaca Rabbighfirli atau Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Boleh saja. Jadi kalau tak doa pun tak apa. Pun Allah sudah ampunkan dosa. Itu kelebihan kalau aminnya serentak. Imam, makmum serentak. Malaikat pun join. Amin. Kata Nabi SAW, siapa yang amin je matching dengan amin malaikat, Allah ampun dosa-dosa. Ini kelebihan solat jemaah dengan imam tu. Ini yang tak ada kalau kita sembahyang seorang-seorang. Tak dapat lah doa malaikat atau amin malaikat kita tak dapat, yang menyebabkan ampunan dosa. Dan amin ini hebat tuan-tuan. Antara yang Nabi sebut, antara yang Yahudi bergeram sangat dengan orang Islam, inilah amin. Mereka tak dapat amin. Hebat. Orang yang doa panjang-panjang, Rabbana, kita amin. Pahala sama. Geram tak? Tok Imam punya penat ngapal doa kan. Rabbana atina fid dunya Rabbana zalamna Rabbana Allahumma Rabbana, panjang doa. Kita mahu amin. Amin. Pahala sama. Penat siapa? Penat Tok Imam. Yang Yahudi geram. Pasal kita tak dapat. Nabi mereka saja dapat. Yang mula-mula doa diaminkan siapa? Nabi Musa. Nabi Musa doakan. Nabi Harun aminkan. Mereka je doang dapat syariat itu. Umatnya tak dapat. Umatnya tak pernah disuruh pun. Seorang doa, seorang amin. Aku kira sama semua. Kita je dapat. Yang kita dapat kita. Yang dapat lagi kita. Yang mula dapat Nabi Musa, Nabi Harun. Yang dapat lagi kita. Syariat ini yang dapat ke kita. Yahudi tak dapat. Itu yang disebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang Yahudi syirik, Yahudi geram, Yahudi jealous betul dengan korang itu. Wirid amin. Kalau cerita panjang ke amin. Dalam hadis sebut tidaklah berkumpul orang Islam. Tidaklah berkumpul orang Islam. Jadi kita dengar. Lalu salah seorang berdoa, yang lain mengaminkan, melainkan pasti dikabulkan oleh Allah. Bila kumpul seorang doa, yang lain amin, pasti dikabulkan. Ini hadis, pasti dikabulkan oleh Allah. Ada dalil solat sembahyang, lepas sembahyang doa berjemaah. Antara dalil yang kita pegang, lepas sembahyang untuk imam doa kita mengaminkan. Nakkan kabul tu. Kalau Wahabi kan tak nak, dia kata mana Nabi tak suruh, dia kata. Mana Nabi tak suruh direct, Nabi tak cakap direct, tapi kau boleh faham kan. Nabi kata taklah berkumpul orang-orang Islam lalu salah seorang berdoa, yang lain mengaminkan, melainkan istajaba Allah lahu, pasti Allah kabulkan untuk mereka. Memang Nabi tak cakap lepas sembahyang. Itu cerdiknya Nabi. Kalau nak cakap kan, kalau mubah tu nak spesifik, panjanglah jadinya hadis tu. Siapa-siapa berkumpul lepas sembahyang, lepas majlis ilmu, lepas kenduri, lepas banyak nak senarai kan. Kau pandai fikir ni, kena kat asal kumpul je. Walaupun kat kedai kopi, tak ada masalah. Lepas lepak-lepak pakai batu canai tu kan. Okey, Tuan Haji doa sikit. Allahumma ighfir lana warhamna wa'fu 'anna rabbana alhamdulillah ta'ala amin. Apa tak? Dapat juga. Tak mesti dalam masjid. Itu cerdiknya Nabi. Kita jangan pula mempersempitkan. Itu sebabnya zikir amin. Dan dalam hadis lain disebut ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa'un. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan dalam pahala sama. Itu dia kata tadi. Yang penat tu imam, berbelit-belit baca doa, kita amin, amin, pahala sama. Ajaib Allah. Tapi insya-Allah imam tu lebih kot. Kita kalau saya bagi imam lebih kan. Tapi Nabi cakap begitu kan. Fil ajri sawa'un. Sama aja pahalanya. So maknanya jangan remehkan amin itu. Cakap je pun, tapi sekadar banyak tak dengar dah. Pergi masjid tengok, pergi masjid. Kita pergi masjid. Ada tak orang baca amin? Sampai ke sudah suara imam je kita dengar kan. Seorang dua je amin. Seorang dua je amin. Tak macam dulu amin. Bergemuk dulu. Amin. Mana tak ada. Kalau tak ada siapa nak cerita sebab orang tak amin tak apa kan. Macam tak ada apa je. Jangan amin. Kalau doa tu begitu banyak pahalanya, yang amin pun sama dapat.
Dan itu yang paling antara yang didengki, diiri hati oleh bangsa Yahudi kepada umat Islam. Mereka tak dapat tu. Padahal tu yang pelopor siapa? Pelopor dia, pioneer dia siapa? Nabi dia orang. Nabi Musa doa, Nabi Harun amin. Patut dia orang mewarisi, tak kita dapat. Oh geram, tak ada. Marah dia. Jadi kita buat bagi geram lagi dia orang. Semoga Allah bagi taufik sampai situ tandakan. Ya. Waladhdallin. Amin. Lepas tu disuruh baca surah. Wallahu a'lam. Tandakan sampai situ. Amin. Tak ada soalan? Ya saya. Tak ada masalah. Pegang. Boleh. Itu syarat je. Letak tangan tu. Tak kisah kalau ada jam, tak ada masalah. Pegang atas jam tu. Yang penting digenggam. Ya. Cara kaedah sunnahnya Assalamualaikum. Bila sebut kum, mati mim tu baru kita tulis. Dia pandang ke depan kiblat. Assalamualaikum. Ni tunduk ni mana datang tak tahu. Tunduk ni tak tahu apa sejarah dia. Tak ada tuntutan pun suruh tunduk. Dia cuma masa kita start tahiyat, mata tetap pandang tempat sujud. Baik, faham tu konsep. Sepanjang solat mata pandang tempat sujud. Kecuali bila tahiyat. At-tahiyatul mubarak asyhadu alla ilaha illallah. Ketika sampai illallah dalam hadis sebut mata Nabi tidak melepasi apa ni? Penunjuk. Masa tu baru pindah daripada apa? Tempat sujud pindah ke tengok tunjuk kita. Illallah. Terus sampai bil alamin innaka hamidum majid. Terus salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kiblat balik atau tengok tempat sujud. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunnahnya gitu. Tapi tak kisahlah tuan nak buat macam mana pun. Tapi tak ada. Untuk apa tunduk tu? Tak ada tuntutan pun. Tak ada riwayat pun suruh tunduk. Hati-hati kalau belum tamat sembahyang boleh batal kan? Batal tak? Satu, dua tak ikut. Tiga siap dah. Dia tak perlu pun. Buanglah perangai tu. Kalau lama ni buanglah perangai tu. Tak ada, memang tak ada. Buat dia gelakkan Wahabi jangan. Daripada tengok tu, daripada tunjuk terus Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum tempat sujud. Warahmatullahi. Tengok bahu kita. Salam tengok bahu, bukan tengok orang. Tengok bahu. Niat bagi salam malaikat raqib atid. Kalau sembahyang sendiri ataupun jemaah jin ataupun jemaah sebelah kanan kiri boleh juga diniatkan. Dah jawab kita bagi salam kita lihat. Tak, bukan kita jawab salam dia. Dia niatkan, tapi kita baca salam kita. Dan kita niat memberi salam kepada dia juga, dah balas dia. Tapi kita tak tahu dia beri salam ke kita tidak kan? Kalau dia cakap aku beri salam kau tu lain cerita lah. Tapi tak, kita sedang dalam solat. Dalam solat tidak ada tuntutan jawab salam. Batal sembahyang ni. Kalau jadi imam jangan. Kalau jadi imam jangan buat hal. Kalau sendiri kat rumah bebas sampai rasa dah pitam. Tak ada masalah. Berapa lama Nabi sebab sujud, Nabi pernah sujud, orang ingat Nabi meninggal. Sujud syukur masa tu. Nabi sujud syukur bila Allah kata siapa selawat kepada engkau, Allah selawat atas dia. Siapa beri salam kepada engkau, Allah beri salam kepada dia. Nabi punya seronok, ya Allah, untungnya umat aku.
untung punya mak aku, ya Allah. Nabi syukur, sujud sampai sahabat ingat Nabi sudah meninggal. Boleh bayang berapa lama sujud syukur Nabi SAW. Lama. Lagi lama lagi bagus sebenarnya. Kalau segi kesihatan bagus bagi orang sihat. Jadi darah-darah akan masuk ke sel-sel otak, oksigen masuk, jadi baguslah. Tapi bagi orang yang berpenyakit mungkin hitam. Doa macam-macam boleh. Boleh. Tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Cuma hati-hati kalau kita sujud dalam sembahyang, jangan doa bahasa Melayu buat-buat. Saya pernah dengar, doa nangis-nangis. Ya Allah, tapi bahasa Melayu. Dia kata, ini tak mengaji ke? Batal sembahyang. Doa dalam hati sajalah. Tak perlu lafazkan. Ya Allah dengar. Kalau bahasa Arab, ulama kata boleh. Doa bahasa Arab. Sebab dia mirip baca dalam sembahyang. Tak tahu tak tahu kita tanya dulu. Rumah duduk kat mana? Tengah hutan ke atau kat planet Pluto ke? Kalau kita dengan ulama sebelah-sebelah aja, sulit nak kata saya tak tahu ni kan. Allah nak terima tu wallahu alam. Tapi tak apalah, kita tetap yang dah lepas-lepas lah. Kita kata Allah baik, ingat. Allah baik. Moga-moga Allah ampunkan. Tapi lepas tu kena ingat jarang mahkamah terima alasan saya tak tahu. Saya rasa tak ada mahkamah terima alasan. Lepas apa Pak Haji pergi semain tak pakai topik lidah ni? Pergi masjid je pun. Masjid tak masjid. Ni atas tak je kena pakai apa? Topik lidah. Saya tak tahu. Tak terima. Tak tinggal atas sign ni. Sujud sahwi. Sujud sahwi ni sebelum salam. Lepas ayat fil alamin innaka hamidum majid. Biasa kita salam kan? Nak buat sujud sahwi hukumnya sunat. Pendapat yang kuat sujud sahwi hukumnya sunat. Ada juga yang kata wajib, tapi yang kuat kata sunat. Lepas tahiyat lah. Lepas tahiyat sebelum bagi salam. Terus sujud 2 kali. 2 kali sujud sekali, baca. Tak baca apa-apa pun boleh. Kalau nak baca subhanallahi la yanamu wa la yasbu, bagus. 3 kali atau 1 kali tak kisah. Tak nak baca apa-apa pun boleh, asalkan tumakninah. Okey. Kemudian duduk. Duduk antara sujud. Nak baca Rabbil firli warhamni boleh, tak nak baca apa-apa pun boleh, yang penting tumakninah. Kemudian sujud lagi sekali, sama juga. Kemudian naik balik, terus bagi salam. Ini sujud sahwi. Tempatnya sebelum salam. Kalau terlupa nak sujud sahwi, dah plan nak sujud sahwi, terlupa, bagi salam ni. Aku kan nak sujud sahwi, tapi dah bagi salam, boleh sujud. Boleh sujud, nanti salam balik. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Kalau terlupa, dah plan nak sujud sahwi ni kan, sebelum salam. Terlajak, assalamualaikum. Aku belum ingat dah sujud sahwi. Boleh terus sujud. Terus sujud sahwi. Duduk, sujud lagi. Segeralah. Kadang segeralah. Kalau dah lama tu putus dah, biarlah. Dah berkewajib pun. Sujud sahwi tak wajib pun. Sunat saja. Dia tu pun. Ada 2. Orang belakang dia depan. Ya. Yes. Masalah dia yang ditanyakan apa? Batal tidak sembahyang? Sembahyang tak batal. Sembahyang tak ada batal pun. Cuma segi ketepatan sajalah. Kalau baris tu baris depan, kita baca baris depan. Allahu akbar kafiran. Boleh, tapi bab ni sebenarnya ulama dah bincang dah lama dah sebenarnya. Dan keputusannya ialah sunat waqaf. Allahu akbar. Yang kita baca tu dah betul dah. Ini yang bau-bau keluar ni jangan layanlah. Okey saya. Yang kita amal daripada kecil tu nenek moyang kita tu
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu yang kuat. Imam ulama kata bagus dibaca dengan jazam. Jazam tu apa? Sirah pasti, sirah mana ending kat situ. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kalau nak baca wasal boleh, tak ada masalah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Okey, soalnya batal tak sembahyang kalau baca wasal? Tak batal pun. Sebab dia bukan rukun, dia sunat. Tak, mana tak berubah. Segi makna pun tak berubah. Dalam sembahyang, kaedah bacaan yang salah. Kalau rukun Fatihah contohnya atau tahiyat. Yang batal solat kalau sampai tahap merubah makna. Kalau selagi makna tak berubah, tak akan batal solat. Itu pada rukun qauli. Dan ini bukan rukun qauli pun. Ini hanya sunat hayat. Tak ada masalah pun kalau salah. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu khilaf antara ulama. Boleh baca penuh, tapi yang afdalnya setelah khilaf itu kita ditarjih ulama, yang kita amal itu betul lah. Itu betul juga, tak salah. Ada yang mengatakan penuh, ada yang mengatakan sunnahnya sampai warahmatullah. Ini yang kuat. Pendapat yang kuat majoriti sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Ada kenas dia ataupun ada hadis? Setakat saya jumpa tak ada. Tapi tak salah, makna tak membatalkan solat pun. Kalau dia nak berdoa tak ada masalah. Cuma kalau setakat bacaan saya tak pernah jumpa lagi. Tapi kemungkinan ada, wallahu a'lam. Hadis ni banyak tuan. Kita baca banyak mana. Tuan Ustaz, yang ketiga, innaka hamidun majid. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Yes, itu ada nas. Itu ada nasnya. Bahkan setengah mazhab tabi'in mewajibkan. Imam Atta kalau tak salah, seorang tabi'in, Atta atau Imam Tawus, bila anaknya lepas tahiyat tak baca doa itu, dia suruh ulang balik sembahyang. Makna mazhab dia mewajibkan doa itu. Doa perlindungan apa dari empat perkara ke apa tu, dajjal apa sembarang. Itu mazhab, ada mazhab tabi'in bahkan mewajibkan. Tapi kita tak sampai wajib lah, kita sunat saja. Bagus baca. Itu boleh, tak ada masalah. Itu doa saja. Itu doa. Doa ni kan umum, terserah. Tidak ada larangan dari Nabi SAW. Macam sahabat tadi kan, dia mandai-mandai. Dia mandai-mandai je, Nabi tak suruh pun. Nabi tak baca pun, dia yang baca. Tapi apa reaksi Nabi? Nabi appreciate. Bukan appreciate lagi, Nabi bahkan terus Allah bukakan hijab Nabi. Kesan doa dia tu ada kesan juga. Dan sahabat pun kata Ibn Umar, aku bila tahu ni tak pula nak tinggal lagi. Padahal itu bukan dari Nabi. Allah berkabira dari sahabat. Nabi puji, Nabi kata aku takjub. Aku takjub dengan bacaan itu. Tak terfikir dia boleh terfikir nak apa? Nak keluarkan ayat tu kan. Dan aku takjub lagi, pintu langit terbuka kerana bacaan dia. Tahu juga Sami Allah ada tekan lagi masa nak i'tidal kan. Ada sahabat baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nabi tak ajar. Dia sendiri dapat ilham nak baca, nak puji Allah. Nabi kata apa? Aku tengok berpulas-pulas berpuluh malaikat berebut nak bawa bacaan itu ke langit. Akhirnya sampai sekarang di-endorse Nabi endorsekan, Nabi sahkan, Nabi terima, kita terima. Tapi apakah tak pernah satu pun Nabi kutuk. Kau ni buat yang aku tak ajar. Tak. Itu masing-masing. Jadi kita juga begitu. Makanya ramai sahabat suka buat doa sendiri, suka buat zikir sendiri. Buat Nabi, penerimaan Nabi malah mengalu-alukan, seakan-akan meraihkan, menghargai. Orang selalu buat baca tahlil semua untuk orang meninggal. Orang selalu kata Nabi tak buat apa sebut. Jadi sedangkan dia orang seperti itu lah Ustaz, nak buat ke tak buat. Itu saya cakap tadi tu. Tak boleh cakap Nabi tak buat, kita tak buat.
Kalau Nabi buat, kita kena buat. Oh, sakit kita nanti. Nabi kalau sembahyang berapa lama? Nabi sembahyang pakai baca surah apa? Nabi sembahyang baca surah apa? Subuh tu baca surah Hujurat. 3 muka surat sembahyang subuh. Itu yang Nabi buat. Tapi kita baca surah apa subuh? Kuliah kulhu alam nasya antaranya. Nabi tak buat tau. Nabi kalau sembahyang subuh, surah yang label-label 3 muka surat. Subuh Jumaat hadis sahih Nabi baca Alif Lam Mim Tanzil komplit satu surah, rakaat pertama, rakaat kedua Al-Insan komplit satu surah. Itu Nabi buat. Kita buat apa? Potong-potong satu surah, potong dua. Nabi tak buat tu. Jangan, itu kealasan, tak boleh keluarkan hujah Nabi tak buat. Nabi tak buat, maka kita tak boleh buat. Nanti terpelik ke kita ni. Ulama tak pernah guna itu sebagai hujah. Tak boleh, itu cerita lain. Jadi ada benda yang memang betul, ada benda yang kita tak boleh tambah-tambah. Ada ibadat yang kita tak boleh tambah. Contohnya Zuhur dah 4 tak boleh tambah. 5 aku gaji sikit hari ni buat 5 lah. Tak boleh. Quran tu 6,000 ayat lebih, kita nak tambah jadi 10,000, dia banyak sikit. Tak boleh. Tapi ada benda yang menerima, ada benda yang tak boleh terima. Dia kena belajar. Apa-apa pun kena ada ilmu ni. Ada benda yang boleh terima, tepuk tambah. Macam tadi kan, zikir dalam sembahyang, ada yang sahabat tambah, Nabi terima, tak ada masalah. Nabi tak marah pun. Sebab itu masih lagi dalam lingkup zikir yang dibenarkan dan tidak menjejaskan pokok sembahyang itu sendiri, tak ada masalah. Apalagi contoh banyak lah. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala. Tak ada qaulu pun. Qaulu tu tak sunat baca. Sunatnya baca gini, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tak batal. Itu tak batal. Itu bukan kata-kata yang itu kalaupun Quran, baca Quran kat situ dengan ayat tak ada masalah. Masih Quran kan? Kalau kita baca Quran. Tapi sunatnya bukan qaulu. Sebenarnya alaisallahu biahkamil hakimin. Sunat kita jawab bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sunnah. Nabi mencontohkan begitu. Kita ikut sunnah. Pakai suara bagi imam dan makmum sekadar dengar telinga sendiri. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sebab itu soalan kalau tak dijawab macam pengajar. Allah tanya kita diam, pengajar tak? Allah tanya kita tu, alaisallahu biahkamil hakimin. Kalau tahu makna lah. Bukankah Allah tu hakim yang paling bijaksana? Kita diam, terus rukuk. Aku tanya tak jawab lagi. Jadi dalam Quran ni banyak soalan-soalan Allah lontarkan kepada kita. Kerana kita tak faham, kita langgar je. Sebenarnya Allah tanya, jawablah. Sunat, maka ulama kata sunat berinteraksi ketika baca Quran. Kalau Allah cerita neraka, minta lindunglah. Allah cerita neraka kan, Allahumma ajirna minan nar. Allah cerita syurga, minta syurga. Allahumma adkhilnal jannah. Allah cerita apa lagi? Allah cerita rahmat, minta rahmat Allah. Itu namanya berinteraksi. Bila Allah tanya, jawab. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta? Bala wa ana ala dzalika. Paling-paling bala, ya itu. Paling-paling bala. Sunnah saja, sunnah. Bagus. Mazhab kita najis. Bulu kucing najis. Ya, kecuali beberapa helai lah, 2-3 helai lah yang dimaafkan. Kalau dia menggeser-geser kita, dimaafkan. Dia menggeser sampai tetangga tu dimaafkan. Banyak orang tak kisah. Tapi kalau kita kiri dia, kencang-kencang dia, itu tak maaf. Kalau kita tengah sembahyang dia datang geser tu dimaafkan. Jangan kita pergi ambil. Jadi mazhab kita lah. Kalau mazhab lain saya tak tahu.
Mungkin dibenarkan. Allah mazhab lain memang saya tak tahu. Tapi mazhab kita begitu. Kalau dia datang geser tak ada masalah. Jangan kita ambil cek pasal. Macam saya perbuatan sahabat belum boleh jadi hukum. Ingat ya. Perbuatan sahabat buat itu masih dalam proses kita kata bahan mentah dalil. Kita kata bahan mentah dalil. Perlu kepada dalil-dalil lain. Kita kena gabung tengok dalil-dalil lain semua rangkum. Itu dah dibuat kerja ni oleh ulama mazhab. Jangan kita baca cerita sahabat kita terus pegang ni dalil tu. Sahabat pun bawa kucing dalam sembahyang. Kita pergi pakai-pakai bawa kucing dalam sembahyang. Jangan. Kita baru tahu satu hadis ni. Mungkin kita tak tahu ada hadis Nabi melarang. Ada hadis lain Nabi tak benarkan. Kita tak tahu. Yang tahu ni ulama mazhab. Mereka dah buat kajian menyeluruh. Jangan dengar cerita terus atau hadis satu terus buat hukum, tak boleh. Itu kerja ulama mazhab. Jadi kita tanya betul. Soalannya boleh tak bawa kucing dalam sembahyang? Jangan. Batal sembahyang. Kalau tanya kita batal sembahyang. Dia berak tak cibuk satu hal. Kan? Kita bawa dia maknanya kita pikul najis. Satu hal. Bulu dia satu hal. Bulu dia yang tanggal Bulu dia yang tanggal. Bukan yang masih di badan. Masih di badan suci. Itu sudah dibahas dari ulama mazhab. Jadi kita ikut je lah. Yang sudah siap. Jangan kaji bahan mentah tu. Kita tak ada kemampuan nak mengkaji bahan mentah dalil. Terlalu banyak masalah. Wallah. Ada disunatkan mana kalau kita mengaji itu boleh ke tak? Makam Imam Syafi'i ada betul di Mesir tak? Ya, Imam Syafi'i di Mesir meninggal di Mesir tahun 2004. Imam Syafi'i meninggal di Mesir. Saya pernah sampai di sana tapi macam tak tahu melawat saya. Jadi dia kena jawab memang ada di Mesir. Ramai yang melawat. Kemarin ada tutup. Kemarin ada tutup. Ada masa dia tutup. Cuma kadang orang tak tahu. Pertama orang tak kisah pun. Jangan ingat tak ada orang melawat. Maka Imam Ghazali yang kita baca ni pun kalau tentang Google tengok apa rupa makam dia. Allah, tak semua makam. Imam Ibn Hajar Asqalani pengarang syarah Sahih Bukhari itu. Lagi dahsyat makamnya tu. Kat Mesir tu banyak makam ulama-ulama besar yang tempat anjing kencing, tempat kambing. Dia tak peduli. Dia tak tahulah bangsa dia orang punya perangai dia tu tak tahulah. Kalau kita kan bapak kita punya kubur, kita bapak tak payah cerita ulama. Bapak kita punya kubur kalau anjing dijadikan kandang buat orang bela anjing kita marah. Ini masalah sikap masyarakat itu je. Dan nasib beliau ini, nasib ulama-ulama ini, mereka di alam bawah tu memang dah syok dah, tak peduli pun apa jadi kat atas tu. Yang syurga-syurga kan. Cuma kita ni orang hidup malu sebenarnya. Kalau bapak kena makam, kalau kubur bapak kita pun kita tak boleh terima kalau anjing kencing berak itu. Sana yang berlapar, kecuali orang yang ada yang fikir lah. Macam makam Ibn Hajar, alhamdulillah kami dua orang student fikir, student Singapura fikir untuk upgrade, alhamdulillah buat dah collection, kita bangun megah sikit lah. So orang nak lepaskan anjing, orang nak lepaskan kambing, dah fikir banyak kali, dah cantik. Akhirnya terawat sudah, alhamdulillah. Makam Ibn Hajar, alhamdulillah dah cantik. Kita fikir, kalau kita orang Malaysia sama Singapura yang fikir, orang sana tak fikir pun. Sudah Malaysia, sudah Singapura yang dari Indonesia sikit fikir macam mana. Itu masyarakat kan. Kebetulan sana masyarakat Badui. Kita kata masyarakat apa? Badui lah. Kita sakai. Dia tak report benda tu semua. Dia tak ada jiwa peradaban. Dan memang kubur bapak dia atur dia tu juga. Tempat dia lepas anjing, kucing, kambing, jangan tak ada apa. Ini kita memang tak wajib pun, tapi kita adab lah. Adab dengan adab kita, bapak kita boleh terima ke? Tuan-tuan terima tak? Bapak kita punya kubur, orang lepaskan anjing, kucing berak. Memang kena sembelih orang. Orang hajar. Tapi itulah, ada setengah daerah dia jaga. Macam Yaman, Indonesia, Malaysia, dia jaga. Kita hormati kubur-kubur orang hebat. Kita hargai jasa dia. Walaupun dia kat bawah tu tak peduli pun. Imam Nawawi kubur dia orang bom. Baru ni Daesh bom apa? Daesh tu hari. Dia letak bom atas kubur Imam Nawawi, meletup. Dia kat dalam dah halam dia tak peduli pun.
Tapi kita fikir, ya Allah, ni kubur orang paling berjasa dalam Islam. Kau gila letakkan buat apa? Sekarang dah baik kulit. Kubur Imam Ghazali ni, dah rujuk Google tengok. Apa rupa kubur Imam Ghazali? Tak serupa kubur. Tak serupa kubur. Imam siapa lagi? Kat Mesir cukup banyak Imam Syarbini, Khatib Syirbini. Allah, daif. Tak serupa kubur, lawa lagi kubur bapak kita. Tapi jasa dia dia di alam sana tak ada masalah. Cuma masalah nasib duduk di masyarakat yang tak peduli. Itu saja. Tapi ingatlah, jangan sampai kita gitu. Kita jangan ikut pula trend-trend gitu. Muliakanlah, hargai jasa dia. Memang tak ada masalah kalau anjing kencing berak, ini tak dosa. Tapi kita yang bertanggungjawab. Kita Melaka, alhamdulillah, kubur semua berpagar. Alhamdulillah, Melaka bagus. Negeri saya tak tahulah. Negeri mungkin lama juga. Kita tengok Melaka kan, kubur semua bersih ada berpagar. Kita tak gunakan anjing masuk, babi masuk, tak. Macam mana kita menghormati. Dan memang ulama kata sunat. Jarang kubur, sunat kita buat macam dia masih hidup. Jangan langkah dia, jangan buang haram, buang air dekat kubur sebagainya. Kita mulia kan. Itu saja lah. Jadi kalau tuan pelik, kenapa Imam Syafi'i tak ziarah? Itu memang masyarakat sana. Tapi kita memang ditutup ziarah kubur kan. Memang Nabi suruh. Orang tak nak tu punya pasal. Kita tetap disuruh ziarah kubur. Kata Nabi SAW, ziarahlah kubur. Itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Apalagi kubur mak bapak kita, apalagi kubur guru-guru kita kan. Itu lagi-lagi ditutup. Allah jelas kan. Melaka ni banyak kubur-kubur alim kan. Tapi tak ada siapa pun pergi. Kubur bapak dia boleh tak pergi. Dulu pagi Jumaat penuh kubur dulu. Sekarang dah tak kurang. Orang dah tak kisah ziarah-ziarah kubur. Dah malas sebenarnya. Tapi bagus. Keselamatan dengan mengaji. Azan dengan mengaji. Tak masjid tu kan perubatan ada mengaji. Satu sudut bagus, mengingatkan orang. Satu sudut kan bagus, mengingatkan orang. So standby. Kalau tak kita dia lara oleh ke. Dan hari Jumaat tu kalau tak ada tarhim, tak tu dah azan je, kalau kabut, baru nak mandi, baru nak capai tu, nak capai ni. Kita rasa baik, khutbah kita banyak. Setengah daerah khutbah pendek, dia baca wajib-wajib je, dah tertinggal. Sebab ada tarhim sebelum Jumaat, sebagai warning. Peringatan awal supaya siap-siap 12.30 dah tarhim kan. Dah ada baca Quran. Hari Jumaat rupanya ini, kau tak lupa. Saya selalu kena. Kadang bila kampung tu tak tarhim, terlupa ke atau rosak, kena kabut kita, tak tahu dah azan dah. Lah hari Jumaat rupanya. Baru nak siap, baru nak mandi, baru nak tu. Dah lambat. Kamu sudah tawal. Dah dapat telur. Lepas tu dapat muka, dapat telur. Itu atas dasar itu, peringatan. Salah ke? Macam kita naik kapal terbang, kali-kali diingatkan. Padahal penumpang AK-22 sila masuk ke kaunter. Kejap-kejap dia enon lagi. Kejap-kejap enon lagi. Tak ada apa marah. Terima kasih ingatkan saya. Kalau tak kita lega buat. Kalau dah final call. This is the final call. Ini panggilan terakhir. Panggilan terakhir. Itu dah 10 kali panggilan tadi. Kita tak lara sebab tak dengar. Bab-bab dunia kita seronok. Orang ingatkan kita supaya kita tak terlepas flight. Tapi bila buat sembahyang, orang ingatkan kita, kadang kita barang apa benda ni. Fair lah, be fair. Kita adil. Jadi ada orang petikai. Macam kat kampung saya lah, speaker kampung saya tu berapa plus speaker tu. Orang bising, kata ganggu dan sebagainya kan. Kata saya pertahankan. Saya kata apa? Alah, kalau rumah kita sebelah apa, stesen kereta api pun bising juga. Tak kena nak bom kereta api tu ganggu. Kita memang nak jalan je kan. Kalau bab dunia orang tak akan bising gitu. Orang terima dengan wajar. Alah, biasalah. Duduk rumah sebelah stesen kereta api. Macam mana? Nasib badan ada dia kan pindah lah. Jadi bila buat agama ni, kita tengok sudut baiknya lah. Dia mengingatkan orang. Tapi kalau itu jadi masalah besar dalam kampung, padam je lah. Azan cukup. Tengok dalam kampung dulu. Kalau itu manfaat kepada majoriti, teruskan. Biasa imam
imam atau pengurusi akan tanya anak karya, berapa yang setuju, berapa tak setuju. Kalau hanya segelintir tak setuju, takkan yang segelintir, takkan yang majoriti mengalah untuk yang segelintir. Yang segelintir itu masalah pribadi dia. Jadi yang ramai yang suka, takkan yang ramai nak ngalah dengan yang satu dua yang tak suka kan. Jadi biasanya pandai-pandai lah pengurusi itu. Tapi asalnya memang tak wajib pun. Yang wajib hanya azan pun tak wajib tuan-tuan. Azan kalau mazhab kita sunat. Mazhab kita sunat pun. Tapi kalau mazhab lain ada yang kata wajib. Dia kena sekadar azan macam kat Perlis, dia perkuatkan azan dengan azan sajalah yang boleh pakai speaker atas. Yang lain tak dibenarkan. Tak pun, ulangan tadi. Tapi kalau saya kata, kita suka tak orang peringatkan kita banyak kali kalau kita nak terbang atau kita dalam bab bukan agama, kita suka. Tapi bila agama kita macam malas, kita akan marah. Tak kenalah tu. Wallahualam. Benda ni saya malah nak bincang. Itu pandai-pandai anak karya dengan pengurusi bincang masing-masing. Bakat pada dulu lah. Jadi sampai Melaka tengah malam ni isu speaker apa? Tarhim kan azan. Ada yang minta jabatan agama masuk apa larang. Tapi biasa tak layan pun. Pasal tengok anak karya ada macam kampung saya yang suka, majoriti suka, Cina pun suka. Cina orang jadi bangun pagi dia tu. Orang kafir pun suka. Dia tak suka hanya segelintir orang Islam. Dia rasa terganggu. Itu kan. Habis nak menangkan siapa? Nak menangkan majoriti ke nak menangkan minoriti? Menangkan majoriti. Kecuali lah majoriti semua tak setuju. Tak apa lagi dia ikut. Benda ni teknikal je pun. Nak gerakkan orang awal nak subuh tu. Lagi tu. Cakap azannya memang tak selimut. Kalau azan saja kita benarkan Allah Akbar sekali memang tak selimut. Bangun-bangun pukul 8. Nanti kita gegar pukul 5 dah gegar tak. Moga-moga lah. Itu pun kalau tak bangun juga. Dia kalau tak nak bangun, tak bangun. Tetap saja. Wallahualam. Moga Allah bagi manfaat, moga Allah bagi berkat. Moga Allah Subhanahu wa taala menambahkan mahabbah kita kepada Allah, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.